Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 17 Ogos 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Al-Baqarah ayat 154 hingga 157 yang dialunkan oleh Ustaz Muhammad Mazhar Al-Hakim bin Mazlan, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita program Kembara Wakaf Johor Siri 1 sempena Bulan Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor di daerah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat. Seterusnya berita ziarah Majlis Agama Islam Negeri Johor daerah Kulai ke kediaman sebuah keluarga yang terlibat dengan bencana kebakaran. Rangkuman berita diakhiri dengan pembukaan permohonan sumbangan tambang pengajian luar negara Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati iaitu amanat oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor bersempena Kembara Wakaf Johor Siri 1. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Suratul Baqarah ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Anda bersama saya Hafizuddin Abdullah, Khamis 17 Ogos 2023. Terus ke rangkuman berita. Alhamdulillah, sempena Bulan Wakaf Johor, program diteruskan lagi dengan pengisian program Kembara Wakaf Johor Siri 1. Kembara Wakaf Johor Siri 1 ini kami telah jelajah ke daerah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat. Kembara Wakaf Johor 2023 telah pun disempurnakan pelepasan konvoi oleh Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut. Turut hadir Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail bin Abu. Sebanyak 5 buah kenderaan yang terlibat dalam konvoi Kembara Wakaf ini. Sebanyak 9 lokasi yang melibatkan 5 daerah yang telah kami singgah.
Pelbagai aktiviti menarik yang telah diaturkan sepanjang Kembar Wakaf Johor 2023 yang berlangsung selama 2 hari 1 malam ini. Lokasi pertama di daerah Pontian, peserta konvoi telah menuju ke Taman Negara Tanjung Piai. Konvoi hari pertama ini diketuai oleh Ketua Penolong Pengarah Khidmat Pengurusan Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Sulaiman bin Ismail. Konvoi ini telah disambut oleh Encik Effendi bin Abdullah, Penolong Pengurus Taman Negara Johor Tanjung Piai dan Penghulu Mukim Tanjung Piai. Antara aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah Majlis Hujah Wakaf oleh Puan Endok Cicuk binti Hadadik, sumbangan kerusi agihan manfaat wakaf dan dekor musola Taman Negara Tanjung Piai. Lokasi kedua, peserta konvoi terus ke pejabat daerah dan pejabat tanah daerah Pontian. Konvoi ini telah pun disambut oleh pegawai daerah Pontian, Tuan Haji Zainal bin Iran dan pentadbir tanah daerah Pontian, Encik Rudi Rizal bin Hanapi. Di sana telah diadakan simbolik penyerahan potongan gaji saham wakaf Johor oleh warga kerja pejabat daerah dan pejabat tanah daerah Pontian. Lokasi ketiga diteruskan dengan menyantuni anak-anak istimewa program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Rendah Kebahasaan Air Baloi Pontian. Agihan manfaat wakaf bagi tujuan alat bantuan mengajar sebanyak RM5,000 telah disampaikan. Kami juga bawa makanan McDonald untuk menceriakan lagi pelajar-pelajar istimewa di sana. Okey, tadi saya ada menerima pamphlet ni lah tadi mengenai program pelaburan dunia dan akhirat dengan berwakaf. Jadi saya mengambil kesempatan di sini untuk mengajaklah kepada semua untuk kita berwakaf dengan saham wakaf Johor. Terima kasih kepada pewakaf-pewakaf. Kami sangat berbesar hati menerima sumbangan daripada anda. Oleh itu, jomlah kita berwakaf. Alhamdulillah, terima kasih banyak cikgu kerana bersama kami dengan pada ini. Lokasi keempat, peserta konvoi terus menuju ke Hospital Sultanah Nora Ismail daerah Batu Pahat dan disambut oleh Pengarah Hospital Sultanah Nora Ismail, Dr. Khursiah binti Daud. Simbolik penyerahan sumbangan saham wakaf Johor mesin hemodialisis berjumlah RM195,800 bagi tujuan mesin RO untuk kegunaan pesakit-pesakit dialisis di hospital berkenaan. Poster saham wakaf Johor juga telah ditempatkan di beberapa kawasan hospital bagi tujuan promosi. Terima kasih pewakaf saham wakaf Johor. Manakala lokasi kelima diteruskan ke Pusat Jagaan Warga Emas Maimunah, Batu Pahat untuk beramah mesra dengan penghuni-penghuni tersebut. Agihan manfaat wakaf telah disampaikan berjumlah RM3,000. Kami juga menyerahkan barang-barang kering berjumlah RM4,050 dengan menggunakan dana dari Baitul Mal. Alhamdulillah, satu jangkauan yang saya tak sangka-sangka. Rezeki Allah bagi at least dapat mengurangkan beban yang kita ada sekarang. Saya boleh memperbaiki apa yang kekurangan yang ada pada kita. Saya akan cuba perbetulkan ataupun bagi yang keadaan lebih selesa, insya-Allah, dengan ada sumbangan yang disalurkan oleh pejabat agama yang ada sekarang lah, insya-Allah, insya-Allah. Okey Puan, itu saja daripada kami, insya-Allah. Kami semua akan mendoakanlah Puan akan dimurahkan rezeki, yang kata dikurniakan ketabahan yang kuat untuk terus menjaga warga-warga emas kita di Maimunah ni. Okay, itu saja daripada Puan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lokasi ke-6, peserta konvoi terus menyantuni jemaah dan jawatan kuasa Surau Omar Al-Khattab, Batu Pahat. Kami turut telah menyampaikan sumbangan agihan manfaat wakaf kepada jawatan kuasa surau berjumlah RM3,000. Kami turut telah mendirikan papan tanda dan poster berkaitan saham wakaf Johor dipasang di atas tapak wakaf tersebut bagi tujuan promosi. Dan sekarang ni kita berada di Jalan Sultanah Batu Pahat ni yang mana pada hari ni alhamdulillah kita mendirikan satu signboard jom wakaf yang mana betul-betul berada di hadapan jalan utama ni lah. Kalau belah kiri saya ni jalan utama, lalu lang ni pun sekarang tengah jam, dan kita ada letak kita punya papan tanda jom wakaf. Ni di atas tanah wakaf kita ni lah, yang mana di atas tanah wakaf kita ada surau, tanah kosong, dan juga kita ada gerai makan yang mana sewa dengan Majlis Agama Islam Johor. Jadi sedikit sebanyak tentang kita punya
promotion kita yang mana kita ada menulis jom berwakaf, dan juga kita letakkanlah QR code yang mana ni antara laluan orang awam, mungkin kalau jam apa semua orang awam nampak kita punya iklan jom wakaf kita, ringan-ringankan handphone, scan QR yang mana boleh berwakaf bersama dengan Majlis Agama Islam Johor. Sekian itulah daripada saya. Jadi jangan lupa datang ke Batu Pahat, nampak je signboard ni, keluarkan handphone, QR code, berwakaf serendah RM10 ataupun 20, 30 ataupun dengan gandaan 10. Okey, dan untuk akhirnya ingatlah, saham wakaf Johor, saham akhirat anda. Sekian itu saya daripada saya. Lokasi ketujuh peserta konvoi bersama-sama dengan masyarakat Bukit Pasir Muar menghidupkan malam dengan acara-acara seperti tahlil berwakaf, solat hajat, tazkirah maghrib dan bacaan surah Al-Mulk di Masjid Wawasan Bukit Pasir. Turut diselitkan penyampaian fidyah kepada asnaf-asnaf di kawasan Bukit Pasir Muar. Hari kedua diteruskan lagi bagi destinasi lokasi ke-8. Konvoi Kembar Wakaf Johor pada hari kedua telah diketuai oleh Tuan Haji Muraduddin bin Tiba, Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor. Kami telah singgah ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir Tangkak bagi menyantuni pelajar-pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI. Kami turut sumbangkan agihan manfaat wakaf bagi tujuan alat bantuan mengajar sebanyak RM5,000 kepada sekolah tersebut. Kami juga bawa set makanan KFC untuk menceriakan lagi pelajar-pelajar istimewa di sana. Alhamdulillah, warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Gambir juga tidak melepaskan peluang untuk menyertai saham wakaf Johor berjumlah RM1,250 sepanjang kami di sana. Mungkin dengan sumbangan yang kita berikan ni, alat bantuan mengajar, alat yang ni mungkin dah ada perancangan sekolah untuk membeli barang-barang tu, mungkin cikgu boleh kongsikanlah dengan kami. Okey, pertamanya apabila kita dengarlah kita dapat sumbangan tunai lah RM5,000, dalam kepala memang macam-macam lah perancangan, tapi kita dah ada had untuk pembelian sebab ni sumbangan wakaf, jadi benda ke arah wakaf, benda yang boleh guna dan manfaat pada semua. Senaraikan beberapa alatan yang kita akan beli, antaranya kita akan beli kipas angin, kita akan beli vacuum, kita akan beli mungkin TV untuk mereka. Itu pun dah dikategori sebagai alat bantuan mengajar juga. Ya, betul. TV tu kan. Dan juga ada kita sebenarnya dalam proses menaik taraf untuk projek Gallery Walk lah. Ni untuk maklumat-maklumat berkaitan dengan pendidikan khas, kita akan paparkan di sudut di belakang ni lah. Memberi pengetahuan secara umum kepada masyarakat dan juga warga sekolah tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh unit pendidikan khas lah. Okey, alhamdulillah Cikgu Loh. Jadi alhamdulillah lah kita lihat dari segi perancangan untuk menggunakan duit agihan manfaat wakaf yang kita salurkan ni, alhamdulillah sekolah dah ada perancangan dia, dan insya-Allah semoga apa yang kita sampaikan ni, maksudnya benda ni dia akan kembali semula kepada PPKI untuk manfaat mereka lah. Yang mana mungkin macam tadi Ustaz maklumkan tadi lah, dari segi membuat sudut ilmu untuk PPKI, untuk memberi bantuan, insya-Allah lah maksudnya benda ni akan sampai juga kepada mereka. Jadi alhamdulillah, untuk akhirnya saya ucapkan terima kasih cikgu pada hari ini, dan kita juga saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak sekolah kerana sudi menerima konvoi kami Kembar Wakaf Johor. Insya-Allah sekian itu saya daripada saya juga. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum cikgu. Salam tuan. Lokasi yang terakhir kami telah menuju ke Sekolah Agama Felda Mawakil 2 Segamat. Kami bawakan set makanan segera ayam goreng Muiz dan sedikit cenderahati kepada pelajar-pelajar sekolah tersebut. Kami turut sumbangkan Al-Quran saham wakaf Johor untuk sekolah tersebut. Berakhir sudah Kembar Wakaf siri pertama ini. InsyaAllah siri kedua akan menyusul bagi 5 daerah lagi pada bulan hadapan. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai telah menziarahi sebuah keluarga yang terlibat dengan bencana kebakaran. Rumah sewa yang didiami oleh keluarga ini hangus terbakar. Segala keperluan dan perkakasan rumah turut musnah dalam kebakaran tersebut. Buat masa ini, ibu dan anak-anaknya duduk di hotel bajet, semuanya ditanggung oleh majikannya. Hadir ziarah Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kulai, Ustazah Nur Faizah Daniel yang turut menyampaikan sumbangan tunai segera. InsyaAllah kami akan lihat keperluan ibu ini dari semasa ke semasa. Sedikit info kepada mereka yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke luar negara,
Permohonan sumbangan tambang pengajian luar negara kini dibuka kepada semua jenis pengajian di luar negara tertakluk pada terma dan syarat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Permohonan boleh dibuat melalui pautan Google Form dan scan QR Code seperti yang tertera. Sekian rakaman berita. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Bulan Wakaf, sucikan hati dengan berwakaf. Saham Wakaf Johor, saham akhirat anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati semua penonton-penonton MAIS TV insyaAllah. Hari ini kita bersama Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Noh bin Gadut, Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Apa khabar, Datuk? Okey, alhamdulillah. Apa khabar? Tahniah dan tahniah. Terima kasih, Datuk. Ya. Okey, baik. Kita nak tanya sikit, Datuk. Ya. Apa pandangan Datuk berkaitan kembali wakaf ni, Datuk? Okey. Merujuk kepada soalan yang luar biasa dan cukup istimewa, maka jawapannya yang pertama, bahawa kita ucapkan tahniah dan syabas kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor, khususnya bahagian wakaf yang telah mengorak langkah mengubah paradigma pemikiran masyarakat. Bahawa sudah barang tentulah bahawa keputusan yang diambil oleh Jawatan Kuasa Wakaf telah dapat dilaksanakan. Ini satu perubahan yang baru untuk mewar-warkan bahawa ibadah wakaf ni kepada masyarakat, terutama di dalam kampung-kampung, supaya mereka itu dapat mewakafkan hartanya untuk kejalanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap mungkin dalam perjalanan kita ini boleh kita melihat di antara di kampung-kampung ada tanah kelapa sawit ataupun durian, supaya mereka itu mewakafkan sebahagiannya ataupun katakan 10 ekar, bukan wakaf tanah, bukan wakaf pokok, wakaf manfaat buah itu. Setelah ditolak daripada pengurusannya, bajanya, upahnya, maka dimasukkan ke dalam wakaf. Kerana bahawa kita kena beritahu kepada mereka itu, tanah-tanah itu semuanya bukan dia yang menyediakan, semua daripada ahli keluarga ibu bapa dia. Maka sudah barang tentulah apakah jasanya yang sepatut anak-anak yang saleh melakukan. Di antaranya adalah jalan berwakaf. InsyaAllah bahawa Majlis Agama Islam dengan kepimpinan yang baru Tuan Haji Ismail dan barisan-barisannya akan memegang amanah ini dan akan melaksanakan pengagihannya insyaAllah. Kerana di sana banyak orang-orang yang susah, banyak orang yang memerlukan bantuan. Maka dengan itu insyaAllah yang memberi akan dapat, yang menerima akan dapat. Bahawa kita maklumkan kepada masyarakat, terutama ahli korporat, bahawa dalam kaedah Islam, barang siapa yang banyak memberi, dia akan layak banyak menerima insyaAllah. Jadi insyaAllah kita menjuru supaya semua pihak, terutama ahli korporat dan lain-lain lagi. Mungkin ada yang pelihara ikan baung di Seramat nanti, bahawa maklumkan dia berapa daripada peternakan itu, umpamanya 1 bulan mungkin diberi kepada 10 kilo. Kalau baung 10 kilo kali RM30, kalau udang RM100, maka bukan banyaknya. Bahawa saham untuk kita bersama insya-Allah. Percayalah bahawa wakaf ini ada satu cara, mekanisme untuk memberikan bantuan-bantuan. Kita telah membuat keputusan dengan dulu, iaitu bahawa semua ini akan diagih untuk menyelesaikan maqasid syariah, iaitu untuk agama dan dakwah. InsyaAllah dengan ada pungutan ini, kita berharap bahawa masjid-masjid yang telah uzur,
kita cat dan lain lagi. Ini image dan syiar Islam. Yang kedua, bahawa kita nakkan bahawa menjaga diri nyawa. InsyaAllah mungkin kita akan bina rumah-rumah yang asnaf ke yang perlu diberikan pembinaan. Yang ketiga iaitu ekonomi umat Islam. Maka sudah barang tentulah kalau kita tengok pengalaman saya melawat di Mesir dan melawat di Turki, semuanya itu adalah kebanyakannya daripada wakaf. Masjidnya, universitinya, bahawa hotelnya dan semua yang cukup menarik. Bahawa macam di Turki dimulakan orang-orang yang VIP, barulah turun ke bawah. InsyaAllah rasa saya sudah barang tentu kita akan berjaya. Dan yang seterusnya kita menyeru dengan penuh hati yang ikhlas. Sama-samalah kita membangunkan ekonomi orang Islam. Dan di sana ada masalah orang-orang yang sakit dan sebagainya. Ini adalah di antara yang kita akan belanjakan. Yang seterusnya bahawa kemesraan silaturrahim yang amat baik. Jadi saya penuh yakin apa yang disebut oleh Rasulullah yang bermaksud dalam hadis, iaitu di antara petua-petua sihat dan panjang umur, yang pertama iaitu silaturrahim. Yang kedua, bahawa kita infak untuk kebajikan dan kebajikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan, ini kali pertama dan mungkin kita akan teruskan berikutnya. Dan kalau takdir kali ini ada dia punya masalah-masalahnya, kekurangan, kita tambah nilai pada masa akan datang. Tahniah kepada majlis dan jaga kesihatan, jaga bawa benda ni, jangan laju-laju, maklumlah. Image kita ini, image kita kena jaga. Sampai maksanya semayang, kita semayang. Jangan kita tengah azan kita buat program lagi. Jadi ini image kita. Jadi insya-Allah saya yakin dan percaya program kita ini akan dirastu oleh Allah, akan dirahmati oleh Allah dan mendapat sokongan-sokongan daripada masyarakat, bukan hanya masyarakat korporat tapi masyarakat kampung-kampung. Dan insya-Allah, jadi saya ada di sana tu yang pelihara ayam, minta dia, beritahu dia wakaf. Ini insya-Allah niatkan wakaf itu hujahnya bahawa ini untuk orang yang dikasih, untuk ibu bapa, untuk adik-beradik, kerana mereka tu menunggu untuk pos laju untuk sampai kepadanya. Terima kasih, tahniah dan terus berjaya dan terus berjaya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah dan tahniah. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Nawar atas ucapan dan nasihat kepada kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan doakan kami selamat pergi, selamat pulang, insya-Allah. Baik, itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tahniah.